Jadi dari situ saya nak kembali kepada Haji Farid lah. Dan mungkin ni soalan yang terakhir lah kot kepada Haji Farid. So jadi bagaimana kan, soalannya bagaimana untuk masyarakat dan bagaimana untuk kita semualah umumnya dapat membantu menyumbang ke arah merealisasikan tujuan yang nak dicapai oleh isi takdim ni. Alhamdulillah. Dengan pengalaman Haji Farid. Macam mana yang Tuan cakap lah tadi. Dia perkara yang kita nak lakukan, isi takdim yang kita nak tubuh ni sebenarnya bukan baru nak dipikir, nak ditubuhkan. Dia ada, kalau kita boleh ambil lah sebagai success story. Dia ada success story, dia ada cerita awal sebelum ni. Dia ada dah benih-benih. Dan benih-benih ni pun kita dah tahu bahawa dia dah diusahakan. Kan, cumanya bila ada success story, bila ada perkara yang besar, bila ada perkara yang sangat mulia, kan, kita kena sambut. Semudah begitu. Guru saya dalam usaha dakwah cakap macam tu, apabila ada macam Nabi SAW bila diturunkan, dipilih di Mekah. Mereka yang bersama dengan Nabi, yang mengetahui perkara-perkara besar, mereka tidak melihat benda ni sebagai satu benda yang ringan. Maka mereka bersama, mereka menyambut. Jadi bila kita tengok ini idea besar, bukan perkara yang kecil, bukan benda enteng-enteng lah, benda ringan-ringan untuk kita ambil sekali lalu saja. Bila diusahakan begini, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, lebih 20 tahun, malah sebenarnya dia sambungan daripada tradisi perjuangan kehidupan ulama-ulama Rabbani yang sentiasa zaman berzaman naik turun. Bila datang zaman kejatuhan, sesiapa yang bersama dengan membantu naik, dia akan dimuliakan lebih daripada orang yang tidak membantu. Jadi dia patut sambut macam ni. Jadi macam saya sendiri, saya peribadi, apabila saya mengikuti pemikiran ni dengan panjang, lama masa dia, dan kita tahulah kalau kita sebut nama Islamic thoughts tu and civilization tu, ialah Islamic thought tu adalah iman. Civilization amal dia nak dizahirkan. Jadi jauhlah kita nak membina peradaban tu. Pemikiran tu kena ada. Bila pemikiran tu kena ada, dia disambut. Dan berjayanya satu pemikiran tu, berjayanya direalisasikan pemikiran tu apabila semua peringkat orang Islam tersambut. Daripada yang macam Prof Wan cakap tadi, disediakan orang besar. Dah disediakan orang besar. Saya sangat menyanjung guru-guru saya yang dah melalui satu proses pendidikan yang cukup kemas, yang membawa satu idea yang tinggi. Dah ada guru-guru kita. Kemudian ada golongan pertengahan yang belajar. Orang muda ada, yang berusia ada, dan kena ada orang yang daripada peringkat bawah semua. Daripada bawah sampai atas kena membantu, bekerja. Yang boleh bagi ini, bagi ini. Yang boleh bagi ini. Guru-guru kita bagi ilmu, bagi pemikiran. Kita bagi benda lain yang kita tak ada. Kita jadikan kita dari sebagai murid. Itu salah satu benda penting. Jadilah satu orang tak boleh jadi alim, jadilah orang mendengar. Tak boleh mendengar, jadilah orang menyokong. Janganlah jadi orang yang tak mau mendengar, lebih teruk lagi dari golongan kelima, menghancurkan benda ni. Itu kerosakan kita lah. So macam mana kita nak membantu dalam hal ni? Saya tengok sebenarnya ini semua ni, perkara ni dia masuk di bawah khidmat pada agama. Kan? Khidmat pada agama. Sebenarnya khidmat pada agama ni lah yang menyebabkan keuntungan hidup kita dunia akhirat. Dan saya selalu ulang perkara ni. Dan surah As-Saff kan, ayat surah 61 tu, yang ayat 10 dan 11 tu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Kan? Wahai orang yang beriman. Ni cakap pada orang beriman kan. Orang tu beriman, yang kendak tu orang beriman lah patutnya. Dia maukah aku tunjukkan pada Allah SWT kata, maukah aku tunjukkan pada kamu, kan, perniagaan yang lepaskan kamu dari azab yang pedih. Perniagaan yang akan melepaskan kamu dari azab pedih, kan. Ini penting. Sebab kehidupan akhirat ni bukan kecil, bukan main-main, bukan ringan. So dia ada, kalau azab tu kita tak boleh tahan. So kita kena faham macam mana nak melepaskan tu, perniagaan.
Perniagaan dia macam mana? Tu'minuna billah wa rasulih wa tujahidu fi sabilillah wa amrikum wa anfusikum. Jadi bermujahadah, berjuanglah menegakkan agama melalui harta dan jiwa. Dia akan yaghfir lakum dzunubakum, akan dapat keampunan. Kita ni banyak dosa. Kalau kita nak kira kan macam semua orang. Jadi nak lepaskan kita daripada dosa-dosa kita ni, cara pertama adalah menggunakan diri kita, masa kita untuk membantu agama. Ini cara dia kita buat bisnes dengan Allah. Modal yang Allah bagi pada kita, tenaga, fikiran, akal, tenaga, kudrat, masa, duit ringgit kita bagikan kepada usaha begini. So kemudian kita tanyalah, sebab tu banyak pula orang nak infak, banyak orang nak infak sana, infak sini. Tapi dia ada aula dia ada keutamaan, priority dia kan dalam perkara-perkara ni lah. Saya selalu duduk dengar Prof Wan berulang lah. Itu pun saya jumpa dia berulang itu, dia kata apa? Kita banyak orang Islam banyak duit. Kan? Baru ni pun kita tengok yang pergi umrah 120,000 ada. Kan? Jadi apa salahnya? Janganlah kita, kalau dah 2 kali berumrah tu kira banyak adalah kan. Kali ketiga tu kita ambil. Sebab yang paling aula sekarang ni, semua orang pun tahu kerosakan dalam keadaan politik kita, ekonomi kita, dalam sosial masyarakat semua ni berlaku kerana apa? Kerana adanya manusia yang rosak. Manusia yang tidak bijak, tidak ada hikmah. So manusia ni dia keluar dari mana? Kan? Bukan kerana dia keluar kerana daripada rumah yang kaya, tapi dia keluar daripada pendidikan yang baik. So aula sekarang menurut pendidikan, membantu pendidikan. Kita boleh bagi orang makan, tapi makanan habis macam tu. Kita boleh bagi pakaian boleh habis macam tu. Kita bagi pendidikan, maka pendidikan tu akan membantu orang mengeluarkan manusia-manusia yang beriman dan amal soleh. Dia tahu macam nak amal soleh. Jadi pada saya tidak ada jalan lain. Umat Islam ni, dia patutnya memikirkan bahawa wang ringgit ataupun diri kita tu atau masa kita tu dihabiskan pada aktiviti utama. Sebab Nabi SAW aktiviti utama dia dua. Dia tahu bahawa satu dakwah, mengajak manusia. Dan manusia datang nak bawa ke mana? Bawa kepada pendidikan. So dididik. So ini aktiviti utama, dan lain itu ialah zikir dan doa. Ini 3 aktiviti utama. Jadi aktiviti inilah patutnya mendapat tempat di hati orang Islam untuk membantu membina satu institusi. Dan institusi ini pun kita panggil institusi yang lebih berbentuk a center of excellence. Kan? Kecemerlangan umat kat sini. Kan? Yalah, kita bukan bercakap-cakap. Dia boleh belajar. Semua orang belajar. Dia banyak tempat belajar. Belajar tentang tauhid. Bagus, teruskan. Tapi bila nak cerita tentang menjawab soalan besar umat Islam, dia kena ada center of excellence. Ya, kita berharaplah, saya di sini pun kita berdoa dalam bulan puasa, nuzul Quran balik. Kita berharap bahawa pelancaran yang begini yang kita mulakan ni untuk mengenalkan institusi takdim ni mendapat sambutan sebab dia akan menjadi menjawapan kepada persoalan-persoalan kita tadi ni. Semua orang dah kita tanya pun di masyarakat semua. Betul lah, politik kita rosak, ekonomi kita rosak, alam sekitar rosak, masyarakat teruk, tak kenal, tak beramal dengan baik, akhlak buruk, apalagi tak beradab yang betul, hilangnya keadilan, datang kezaliman. Jadi nak buat macam mana? Komplain saja pun kita tak selesai. Kita kena bantu pendidikan yang betul, yang mana dididik manusia ni di tempat center of excellence. Sebab akhirnya yang kita selalu kita dengar lah kan, pemimpin yang palsu ni tak ada. Melalui pendidikan betul, pemimpin yang baik akan datang. Pemimpin yang baik akan datang, dia proses dia datang kepada kehilangan kekeliruan tadi terhadap ilmu. So itulah yang patutnya dibantu. Jadi umat Islam patut datang bersama-sama bantu, dan institusi ini sebenarnya milik orang Islam. Hanya dijaga interest dia oleh pemegang-pemegang amanah yang ahli dia, yang mengetahui apa tu pendidikan. Kita jangan ganggu ulama-ulama nak buat kerja. Dia tahu apa nak buat. Kita kena bantu dia sebagai orang yang tak bukan ulama, orang awam, orang biasa. Apa kerja kita? Jangan kita melawan pula dia. Kita bantu dia untuk dia bawa perkara yang besar. Itulah kedudukan orang biasa. Satu saya letak diri saya membantu guru-guru saya. Ada satu tempat yang dinaungkan semua aktiviti-aktiviti yang besar ni.